Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 3, contoh 22, muka surat 80 dalam buku teks anda. Kelebihan dan kekurangan pinjaman untuk satu masalah yang diberi. Tengok case ini. Encik Vincent mula berkhidmat sebagai guru kerajaan dengan pendapatan bulanan sebanyak 2,800. Beliau membuat keputusan untuk membeli sebuah kereta baru untuk berulang-alik dari rumah ke tempat kerjanya. Okey, dia perlukan kereta untuk pergi ke sekolah dan dari rumah ke sekolah untuk kerja. Okey, beliau menghubungi dua buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 40,000. Okey, dia nak pinjam 40,000 dan dia menghubungi bank A dan bank B. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan 1,500 untuk menampung perbelanjaan lain. Dia punya pendapatan ialah 2,800. Dia daripada 2,800, 1,500 ini mesti diguna untuk perbelanjaan yang telah ditetapkan, seperti sewa ke, makanan ke, semua itu untuk keluarga. Okey, so dia hanya ada 1,300 yang balance itu untuk belanja, mungkin untuk yang benda. Ini 1,500 mesti wajib akan ada tempat yang perlu dibelanja untuk kehidupan harian. Okey, so berikut ialah pakej pinjaman yang ditawarkan oleh dua buah bank kepada Encik Vincent. Tengok bank A, bank B. So jumlah pinjaman dia, P dia, principal dia 40,000. Tempoh bayaran, bank A menawarkan, okey, you boleh bayar, ambil 9 tahun untuk bereskan hutang atau 6 tahun. Kadar faedah dia lebih rendah sebab dia ambil masa lebih panjang. Bermaksud 9 tahun. Setiap bulan dalam 9 tahun anda mesti bayar bank. Ini 5% lebih tinggi sikit sebab anda hanya perlu bayar balik dalam 6 tahun. Penjamin ini tidak perlu. Tak perlu penjamin. Penjamin ialah orang macam guarantor. Dia jaminkan kalau anda tak bayar balik bank, bank akan cari penjamin ini. Okey, dan ini perlu. Okey, kemukakan cadangan kepada Encik Vincent bank manakah yang sesuai dipilih untuk pinjaman keretanya dan nyatakan alasan anda. Alright. So, apa masalah ini? Jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Vincent dengan syarat yang tidak membebankannya sebab dia ada tanggungan dia. Okey, yang mana-mana ada duit dia mesti dibelanja di tempat-tempat tertentu. So, dia mesti ada syarat apapun ansuran setiap bulan yang dia kena bayar kepada bank tidak membebankan dia. Okey, merancang strategi, kamu mesti mengira dia punya faedah bulanan dan setiap bulan kena bayar berapa baru kita boleh buat cadangan. Okey, melaksanakan strategi. Okey, kita kira apa ansuran bulanan dia kalau dia ambil bank A dan apa ansuran bulanan dia kalau dia ambil bank B. Okey. So, ini prinsipal dia. Ini adalah pengkiraan untuk faedah. Okey. P R T. Begitu juga dengan sini pun P R T untuk faedah. Alright. So, 40,000 untuk dia punya prinsipal. Dan ini 40,000 untuk dia punya hutang bank. Ini darab ini 9 tahun 4.5%. Kalau kita kira ini yang dia perlu bayar, faedah dia ialah 16,200. Jumlahkan dia hutang 56,200. Bahagi dengan 108 bulan, iaitu 9 tahun darab 12 bulan. 108. So, jumlah ansuran setiap bulan dia harus bayar RM520.37. Alright, kalau bank B
dia punya principal yang dia ambil pinjam 40,000 dan faedah dia 40,000 darab dengan kadar faedah 5% darab 6 tahun. Dia jumlahkan dua-dua ini, dia kena bayar balik 52,000. 52,000 bahagi 72 bulan sebab 6 tahun darab 12. 6 darab 12, 72 dan dapat setiap bulan kena bayar RM722.22. So, mana ialah kalau anda beri cadangan, mana bank yang lebih baik? Okey. Encik Vincent harus memilih bank A kerana bank A mengenakan faedah yang lebih rendah berbanding dengan bank B. Nah, sini tengok 4.5 sahaja kan. Dia nampak faedah ini 4.5, ini 5. So, bank A lebih baik. Namun, tempoh bayaran yang berbeza. Tengok, kalau ini 9 tahun, ini 6 tahun. Tengok, ini faedah dia sudah jadi yang dia bayar kepada bank lepas 9 tahun. Jumlah faedah yang dia bayar ialah 16,200. Kalau ini 6 tahun, jumlah faedah dia cuma 12,000. Ini sudah lebih RM4,200 kalau dia ambil 9 tahun lebih. Okey, so jumlah faedah yang dia bayar bank sudah jadi lebih banyak kalau dia ambil 9 tahun. Masa lagi panjang, dia lagi bayar bank itu lagi banyak. So, ini tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah. Tengok, total amount, ini jumlah faedah yang dibayar juga berbeza. Oleh itu, Encik Vincent boleh juga memilih bank B. So, itu tengok pada akhirnya, so dia harus pilih apa? Sangat bergantung kepada ansuran bulanan yang dia mampu tanggung. Okey, kalau dia mampu tanggung 700 lebih setiap bulan, kalau sebab dia masih ada 1,300 untuk belanja, kalau dia boleh sanggup tanggung 700 lebih untuk membayar faedah ansuran bulanan untuk kereta, dia harus ambil bank B. Tapi kalau dia rasa 700 itu setiap bulan terlalu banyak, dia nak bayar hanya 500 lebih, dan dia pilih bank A. Okey, so itu sangat bergantung kepada setiap individu. Berapa banyak yang kamu boleh tanggung. Okey, baru kita pilih yang sesuai untuk kita. Okey.